Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang semua, baru-baru ini Rora ada merespon pasal hadis talak menggegarkan aras seperti yang disebutkan oleh Ustaz Azhar Idrus dalam ceramahnya. Jadi Rora kata hadis ini palsu, maka bermakna Ustaz Azhar Idrus telah menyebarkan hadis palsu. Tapi adakah ulama sepakat bahawa hadis tersebut benar-benar palsu atau ada khilaf pada status hadis tersebut? Sebelum kita react, kita tengok video dia dulu. Dalam video tu disebutkan tentang arash bergegar apabila arash bergegar apabila berlakunya perceraian ataupun cerai menyebabkan arash boleh bergegar. Kalau kita tengok dalam print screen yang saya dapat tu, memang disebutkan berkenaan dengan cerai dan kaitannya tentang arash yang bergegar. Okey. Dalam video tersebut, Ustaz Azhar Idrus ni, Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus ni, dia tak mention lah berkenaan dengan hadis. Dia tak nukilkan hadis. Tapi dia sebut dalam kes talak, arash akan bergegar. Jadi, ada tak sumber kepada kenyataan tersebut? Kerana arash bergegar ni adalah benda ghaib. Sesuatu yang kita tak nampak. Arash kita tak pernah tengok. Bergegar ataupun tidak arash, kita pun tak tahu, melainkan dengan bimbingan wahyu. Dan pasal apa dia bergegar pun, perlu kepada bimbingan wahyu. Baik. Jadi apabila kita buat semakan, betul ke ada riwayat hadis yang menyebutkan perceraian menyebabkan arash bergegar? Bila kita semak-semak, sebenarnya ada. Ada riwayat hadis Nabi SAW memang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Kan? Tetapi seperti mana yang orang belajar hadis tahu, orang yang belajar hadis dia tahu benda ni. Kewujudan sesebuah riwayat dalam kitab hadis tidaklah semestinya memungkinkan hadis itu boleh diterima. Ia perlu semakan. Ia perlu kepada semakan, melihat kepada sanad-sanad. Dan inilah yang saya perjuangkan dan ustaz-ustaz yang dalam bidang hadis perjuangkan, iaitu apabila nak menukilkan sesebuah hadis, pastikan kita semak dulu statusnya. Ya, kerana Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan sesiapa yang nak menukilkan sesebuah hadis, maka dia perlu pastikan, dia perlu tahu statusnya supaya dia jelaskan kepada orang awam. Kalau dia tak jelaskan kepada orang awam dan dia tak tahu status hadis tu waktu dia menukilkan hadis tu, katalah hadis tu sahih sekalipun, dia tidak terlepas daripada kesalahan, kata Imam Al-Iraqi. Imam Iraqi menyebutkan kalau dia waktu dia nukil hadis tu dia tak tahu status. Lepas dia nukil baru dia check, oh rupanya sahih, alhamdulillah sahih. Tetap dia tidak terlepas daripada kesalahan. Sebab apa? Sebab waktu dia nukil tu, dia telah langgar disiplin. Al-Imam Ibn Hibban menyebutkan dalam kitab sahihnya, satu bab. Bab ijab dukhulin nar. Bab wajib masuk neraka bagi orang yang menyebarkan sesebuah hadis dalam keadaan dia tak tahu kesahihan hadis tersebut. Sebab tu hadis ni, ilmu hadis ni bahaya. Ataupun nak menukilkan hadis ni satu benda yang bahaya. Kerana Nabi SAW menyebut dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Jadi isu yang saya nak bahas pada pagi ini adalah isu hadis semata-mata. Saya tidak menafikan sumbangan Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus dalam dakwah, dalam mengajak orang balik pada agama. Yang tu saya tak ada masalah. Bahkan saya bersyukur kerana ada orang semisal beliau yang mampu untuk menarik crowd. Tetapi dalam isu ni, ia adalah isu hadis yang kita sama-sama perlu berhati-hati dan kita perlu memilih untuk menjaga keaslian Nabi SAW berbanding menjaga nama ataupun reputasi seseorang tokoh. Jadi kalau saya sendiri terbukti menukilkan hadis palsu, tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam live ini, mohon untuk tegur saya. Kerana saya adalah manusia biasa yang tidak terlepas daripada kesalahan dan kesilapan. Itulah yang diajar oleh guru-guru kita, itulah yang diajar oleh agama. Kebenaran itu lebih utama untuk dipertahankan berbanding memilih untuk memejamkan mata berkaitan dengan isu hadis kerana nak membela seseorang tokoh. Okay. Baik, Rora telah menjelaskan bahawa hadis tersebut adalah palsu. Dia bawa pandangan-pandangan ulama hadis
yang memalsukan hadis tersebut. Tetapi Rora sembunyikan dari masyarakat bahawa status hadis tersebut ada khilaf dalam kalangan ulama hadis. Kerana ada ulama yang hanya mendhaifkan hadis tersebut. Sepatutnya Rora kena jujur, kena bagi tahu masyarakat bahawa status hadis tersebut ada khilaf. Bila hanya mengambil pandangan yang kata hadis tersebut palsu tanpa menyatakan ada khilaf, maka masyarakat akan pandang buruk kepada Ustaz Azhar Idrus kerana menyebarkan hadis palsu. Di situ boleh nampak buruknya Ustaz Azhar Idrus. Adakah ini rentetan dari podcast yang tak berjaya memburukkan Ustaz Azhar Idrus? Maka hadis ini dijadikan modal untuk menjatuhkan Ustaz Azhar sekali lagi. Wallahu alam. Baik, status hadis tersebut ada khilaf dalam kalangan ulama hadis. Ada yang kata palsu dan ada yang kata dhaif. Yang mengatakan palsu seperti Imam Ibn Jauzi menghukum hadis ini tidak sahih. Lihat dalam kitab Al-Mawdu'at jilid 2 muka surat 277. Kemudian Imam As-Sarani menilai hadis ini sebagai maudhu'. Lihat dalam Al-Mawdu'at jilid 1 muka surat 60. Imam Sayuti menyatakan bahawa hadis tersebut tidak sahih. Lihat dalam Al-La'ali Al-Masnu'ah jilid 2 muka surat 151. Syekh Muhammad Tahir Al-Hindi Al-Fatlani menghukum maudhu' hadis ini. Lihat dalam Tazkirah Al-Mawdu'at jilid 1 muka surat 132. Dan ada ulama yang menilai hadis tersebut sebagai hadis dhaif seperti Imam Al-Hafiz Asy-Syakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah muka surat 49 jilid 1. Beliau berkata, aku terjemahkan, dikeluarkan oleh Ad-Dailami daripada hadis Juwaibir, daripada Dahhak, daripada Nawal, daripada Ali dan sanadnya adalah dhaif. Al-Imam Hafiz Ajluni dalam Kashful Khafa, beliau mengatakan bahawa dan Ad-Dailami juga meriwayatkan daripada Ali secara marfu' dengan sanad dhaif, iaitu hadis berkahwinlah dan jangan menceraikan kerana aras bergoncang sebab perceraian. Seterusnya Al-Imam Al-Hafiz Al-Munawi dalam Faizul Qadir, beliau berkata, Al-Hafiz Asy-Syakhawi berkata sanad hadis ini dhaif. Seterusnya Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti juga menilai hadis ini sebagai dhaif di dalam kitabnya Al-Jami' Saghir. Hadis ini juga digunakan sebagai dalil oleh ahli tafsir seperti Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Begitu juga pensyarah hadis seperti Al-Hafiz Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari, Syarah Sahih Al-Bukhari dan banyak lagi. Dan kalau kita lihat dalam buhus Hay'ah Kibari Ulama dalam bab talak 3 dengan satu lafaz muka surat 303 jilid 1, ulama-ulama Saudi juga menjadikan hadis tersebut sebagai dalil. Kalau kita tengok nota kakinya, mereka ambil pandangan Imam Sayuti. Pada nota kaki itu dia kata apa? Ibnu Adi meriwayatkan dalam Al-Kamil kitabnya daripada jalan Ali bin Talib, berkata As-Sayuti di dalam kitabnya Al-Jami' Saghir, hadis ini adalah dhaif. Kesimpulannya, Ustaz Azhar Idrus tidak menyebarkan hadis palsu dengan mengambil pandangan yang mengatakan dhaif. Rora kena jujur bila menyampaikan ilmu pada masyarakat. Jangan tunggang kata-kata sebahagian ulama untuk memburukkan orang yang kita tidak suka. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.